Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita dalam sesi PDPR pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu nak terangkan kepada kamu berkaitan dengan kata nama am. Okey, jadi cikgu dah sediakan satu video untuk memudahkan kamu faham. Mungkin suara cikgu pada kamu tidak jelas ataupun mungkin kamu tidak dapat fokus dengan apa yang cikgu cakap. Jadi cikgu nak sambil-sambil tu kamu fokus kepada apa yang akan cikgu tunjukkan. Okey. Okey, pertama sekali. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, apa itu kata nama am? Okey, apa yang kamu tahu ataupun apa yang kamu faham tentang kata nama am? Okey, mungkin ada yang tahu dan juga mungkin ada yang sudah pun terlupa. Okey. Jadi sama-sama kita tengok. Okey, kata nama am ni apa? Okey, kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa. Okey, seperti orang, haiwan ataupun sesuatu yang tidak bernyawa. Okey, seperti tumbuhan. Okey, cikgu tunjuk sikit ya. Okey, seperti tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Okey, dengan kata lain, perkataan kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am ataupun umum. Okey, yang pertama, kita tengok kata kunci dia. Okey, yang pertama, okey, digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa ataupun sesuatu yang tidak bernyawa. Okey, jadi kata nama am ni dia ada dua. Okey, nama untuk sesuatu yang tidak bernyawa dan juga sesuatu yang bernyawa. Okey. Jadi kita tengok kita tengok lagi video ni. Okey, kita teruskan lagi dengan video ni. Okey. Yang ni cikgu nak kamu fokus Okey. Fokus dengan apa yang ditulis dan juga fokus dengan apa yang akan cikgu ucapkan Okey. Kita tunggu ni siapa yang menulis ni. Okey, kita tunggu dia selesai dulu. Okey. Okey, ini dalam bahasa yang mudah ataupun untuk memudahkan kamu faham Okey, ini ringkasannya. Okey. Okey, untuk memudahkan kamu faham ataupun dalam bahasa yang mudah. Okey, kata nama am ni adalah kata nama. Okey, kata nama am adalah nama sesuatu benda atau manusia atau haiwan. Okey, benda ni merujuk kepada benda yang tidak hidup Okey, ataupun benda yang tidak bernyawa. Okey, kata nama am ni nama. Okey, bila kita nampak sesuatu mesti kita ada nama panggilannya Okey, takkan nak sebut apa tu? Apa tu bukan nama. Okey. Jadi dia mestilah ada nama. Okey, dan juga nama tersebut mestilah bersifat umum. Okey, maknanya bersifat umum ni okey, dia ada banyak. Okay, kita sebut benda tu, okey, benda tu juga disebut benda tu juga mempunyai banyak Okey, kita tak boleh nak tentukan. Okay, kita tengok poin yang kedua dulu. Okey, apabila kita sebut okey, sekejap, kenapa ni? Okey, kita tengok apabila kita sebut, kita tidak boleh nak tunjuk atau tentukan secara betul yang mana satu. Okey, yang ni poin yang penting. Okey, tadi kita dah tengok yang pertama, nama sesuatu benda atau haiwan atau manusia. Okey, sama ada benda tu bernyawa ataupun tak, okey, mesti ada namanya. Okey, nama yang macam mana? Nama yang bersifat umum. Okey, macam mana sifat umum tu? Okey, apabila kita sebut, kita tak boleh nak tunjuk. Kita boleh tunjuk, tapi bila kita tunjuk benda tu, benda lain pun sama juga. Okey, dia ada lagi Okey, dan juga kita tak boleh nak tentukan secara tepat yang mana satu. Okey, maknanya benda tu ada banyak. Okey. Sekejap. Okey. Contohnya. Okey, kita tengok dekat padang ada haiwan yang sedang meragut rumput. Okey, nama dia mesti ada nama kan? Okey, jadi kita sebut itu adalah lembu kan?
Okey, bila kita sebut lembu, lembu ni adalah nama yang umum. Okey, nama yang banyak. Nama yang digunakan oleh semua orang. Semua orang akan panggil lembu. Betul? Okey, cikgu pun panggil lembu, kamu pun panggil lembu, pak cik sebelah rumah cikgu pun panggil lembu kan. Perdana Menteri kita pun panggil lembu. Boleh faham? Okey, jadi itu menunjukkan bahawa umum. Okey, melainkanlah lembu tu lembu tu milik kamu. Okey, kamu yang pelihara. Kamu dah letak nama lembu tu jantan. Boleh faham? Okey, jadi kamu dah tengok lembu. Orang lain pun tengok lembu. Tapi orang lain panggil lembu. Okey, kamu sebut dia sebagai jantan, jantan. Kenapa kau panggil jantan? Nampak tak? Dia dah jadi khas untuk haiwan tersebut. Lembu tu saja. Okey, dekat lembu lain panggil jantan juga tak? Juga ke? Okey, tak. Okey, mungkin dipanggil nama apa? Rainbow kan dekat lembu tu. Okey. Itu dah pergi kepada yang khas. Okey, yang khusus. Okey, hari ni kita nak tengok yang umum sahaja. Okey, boleh faham Yang khusus dengan yang umum. Okey, jadi hari ini kata nama am hanyalah kata yang umum. Nama panggilan yang umum. Okey, cikgu panggil lembu, kamu panggil lembu. Bila cikgu sebut lembu, kamu tahu, oh ni lembu. Okey, sebab kamu pun panggil lembu. Okey, tiba-tiba cikgu tengok lembu, okey cikgu panggil rainbow, rainbow. Mana ada rainbow kat tengah padang kan? Okey, sebab kamu tengok lembu. Okey, itu dah bukan kata nama am. Okey, itu nama yang sudah kamu berikan khas untuk lembu tersebut. Okey, kita tengok lagi. Okey, kata nama am ni ditulis dengan huruf kecil. Okey, dalam ayat kalau kita nak tulis kata nama am, kita perlu tulis dengan huruf kecil. Okey, kecuali, dia ada kecuali jika dia hadir pada pangkal ayat ataupun pada awal ayat. Okey, dia perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, contoh lembu tadi. Okey. Contoh lembu dekat padang tadi Okey, kita tengok. Macam mana kata perkataan lembu tu ditulis dengan huruf kecil. Okey, jika dia hadir di tengah ayat. Okey, contohnya, okey, di tengah padang terdapat seekor lembu yang sedang meragut rumput. Okey, lembu berada di mana? Di tengah ayat, betul? Okey, bila hadir di tengah ayat, kamu perlu tulis dengan huruf kecil. Okey, tetapi jika hadir pada pangkal ayat, okey, kamu perlu tulis dengan huruf besar. Okey, sebab memang sifatnya ayat ni dia ada tata bahasa dia ada peraturannya. Okey, di hadapan mestilah huruf besar permulaannya. Okey, jadi contohnya. Okey, lembu itu sedang meragut rumput di tengah padang. Okey, jadi lembu nak tulis huruf kecil ke huruf besar? Perlu ditulis dengan huruf besar sebab di awal ayat. Okey, tetapi dia adalah kata nama am. Boleh faham Okey, kita pergi lagi. Okey, kita pergi tengok video yang seterusnya. Kita tengok paparan yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh kata nama am. Okey, dekat sini cikgu letak 3 sahaja. Okey, manusia, haiwan dan benda. Okey, sebenarnya kata nama am ni, okey, dia dibahagikan kepada 2, iaitu kata nama am hidup dan juga kata nama am tak hidup. Okey, itu pecahan besarnya kan. Okey, jadi cikgu letak dekat sini haiwan, manusia, haiwan, benda. Benda ni apa sahaja yang tidak menyawa, cikgu letak bawah benda Ni nak tunjuk contoh sahaja supaya kamu faham. Okey, kita tengok. Okey, contoh untuk kata nama am manusia. Okey, apa kata nama am untuk manusia? Okey, guru. Okey, guru manusia, betul? Okey, murid. Okey, maknanya guru ni cikgu pun panggil guru kan. Kamu nampak pun panggil guru ataupun panggilan cikgu. Maknanya panggilan tu umum. Boleh faham? Semua orang guna panggilan tersebut. Bila kamu sebut, semua orang tahu. Okey, boleh faham? Okey, murid, polis, ibu, ayah, pemandu dan lain-lain lagi Kamu boleh sebutlah bomba ke. Boleh faham? Okey, haiwan. Untuk haiwan ni lembu, ayam, singa, gajah dan lain-lain. Okey, macam tadi contoh yang lain ayam. Okey, ayam. Bila kita sebut ayam, okey, semua orang panggil haiwan tersebut dengan panggilan ayam. Betul? Okey, jadi bila sebut ayam semua faham, betul? Okey, tetapi dekat rumah cikgu ada cikgu beli seekor ayam, cikgu bagi nama dia Jalak. Okey, cikgu jalan-jalan, tengoklah ayam cikgu tepi jalan, cikgu panggil, "Hei Jalak, Jalak." Orang lain faham tak? Okey, orang lain tak faham. Sebab tu khas untuk ayam cikgu sahaja. Cikgu jumpa ayam lain, cikgu tak akan panggil perkataan Jalak. Betul? Cikgu akan panggil ayam. Okey, ayam cikgu sahaja cikgu panggil Jalak. Okey, boleh faham? Tu bukan kata nama am itu kata nama khas. Okey, jadi untuk hari ini kata nama am sahaja. Okey, jadi kita tengok.
Okey, untuk haiwan, okey, lembu, ayam, singa, gajah dan lain-lain. Okey, seterusnya, okey, untuk benda. Benda ni kerusi, pen, kon, kereta, betik, basikal, apa semua, banyak lagi Okey, apa sahaja haiwan yang tidak bernyawa tu kamu sebutlah. Okey, nama, meja, kerusi, seluar, topi. Okey, itu adalah kata nama. Okey, cikgu harap kamu faham yang tu. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, slide latihan. Okey, ini akhir Okey, cikgu harap penerangan cikgu berikan tadi kamu dapat faham, kamu jelas. Okey, sekali lagi cikgu simpulkan bahawa kata nama am ni, sebelum kamu buat latihan okey, dengar dulu apa yang cikgu nak cakap. Biarkan dia nak menulis tu. Okey, dengar apa yang cikgu nak beritahu. Okey, kata nama am. Okey, kesimpulannya adalah kata nama ataupun nama yang kita sebut secara umum. Bila kita sebut, orang lain pun sebut benda tu. Bila kita sebut, orang lain pun boleh faham. Boleh faham? Okey. Seperti yang cikgu beritahu tadi lah. Okey, bila cikgu sebut lembu, okey, semua pun faham kan lembu sebab dia pun panggil lembu, betul? Okey, contohnya cikgu panggil pengawal keselamatan. Semua tahu kan pengawal keselamatan, betul? Okey. Jadi dekat sekolah cikgu ada, dekat sekolah kamu pun ada, kan? Mungkin dekat mana-mana sekolah pun ada pengawal keselamatan. Okey. Jadi itu disebut secara umum. Okey, melainkan kita sebut nama pengawal keselamatan tersebut. Boleh faham? Okey, seperti buku pun sama. Okey, bila kita sebut buku, okey, mana buku? Okey, keluarkan buku. Boleh faham? Buku mana? Tak dinyatakan. Okey, jadi bila kamu nyatakan buku mana, contohnya buku bahasa Melayu, dia sudah tidak menjadi kata nama am. Okey, boleh faham? Okey, dia ni mestilah secara umum. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan ringkas cikgu itu tadi. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, okey, boleh terus menghubungi cikgu Okey, kita pergi kepada latihan. Okey, arahan latihan. Okey, arahannya gariskan kata nama am. Okey, gariskan. Cikgu ulang gariskan. Okey, bila sebut gariskan ni, okey, kamu perlu garis. Okey, jangan pula cikgu nak buat macam mana? Okey, nak keluarkan ke, nak apa ke? Tak payah. Kamu sekadar gariskan sahaja. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu tulis salin semula. Okey, ke-6 ni sekali dengan arahan dia dalam buku latihan kamu. Okey, kamu salin semula nombor 1. Kami berkumpul di hadapan sekolah. Okey, dah siap salin. Okey, kamu gariskanlah kata nama am yang terdapat dalam ayat tersebut Okey, selesai kamu buat. Okey, kamu ambil gambar latihan yang kamu buat, kamu hantar kepada cikgu secara personal. Okey, boleh faham? Pastikan kamu hantar tugasan cikgu sebelum waktu asar pada hari ini Okey, sebab cikgu nak pastikan bahawa kamu semua hantar, kamu semua buat, dan jika apa yang kamu buat itu adalah betul. Jika salah, cikgu masih lagi sempat untuk memberi bimbingan ataupun untuk memberi ruang untuk kamu membuat pembetulan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, cikgu harap anak-anak cikgu sentiasa sihat. Okey, sentiasa jaga kesihatan diri. Okey, pastikan kamu semua tidak terlalu leka lah. Okey, tidak terlalu leka. Okey, teruskan menjaga keselamatan diri. Okey, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan tugasan yang cikgu berikan. Okey, akhir sekali, jika kita lihat tulisan biru tu, okey, jangan lupa like dan subscribe Okey, itu sebagai tanda sokongan lah. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.